Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Muhammad Aiman bin Oslan. Nombor metrik DB220050. Saya pelajar kursus Kimpalan dan Fabrikasi Logam dari Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Saya akan buat satu video refleksi saya sepanjang saya membuat tugasan untuk subjek falsafah pendidikan, iaitu dinamakan karya filosofia. Refleksi pertama saya adalah terhadap projek blok karya filsafia ini. Saya dan ahli kumpulan saya telah diberikan satu tugasan, iaitu tugasan yang bernama karya filsafia. Karya filsafia itu kami hendaklah membuat satu drama pendek atau movie pendek yang bertemakan kepahlawanan yang berada di Malaysia. Filem pendek itu hendaklah mempunyai nilai-nilai falsafah yang terkandung, dan kami hendaklah mengeluarkan nilai-nilai falsafah yang terdapat dari drama pendek yang saya dan ahli kumpulan saya buat. Cabaran bagi saya sepanjang membuat karya drama pendek karya filsafia ini adalah saya telah dipilih sebagai ketua kumpulan atau pengarah kumpulan bagi kumpulan 5. Itu merupakan tanggungjawab yang besar bagi saya untuk menggalas tanggungjawab itu. Saya hendaklah memilih ahli kumpulan saya yang siapa akan menjadi pengarah manuskrip, pengarah skrip, pengarah teknikal, artistik, pelakon utama. Itu merupakan antara tanggungjawab saya sepanjang saya menjadi pengarah bagi kumpulan 5. Kita orang memilih kita orang memilih kisah Tok Janggut sebagai drama pendek kumpulan kami. Kami memilih Tok Janggut disebabkan kumpulan kami mempunyai ramai dari Kelantan, dan antara cabaran bagi kami adalah sebelum kami milih drama Tok Janggut ini, kami telah membuat satu selidikan dari internet mana kisah pahlawan Malaysia yang dulu dapat kami buat satu drama, dan drama yang kami buat itu dapat kami keluarkan nilai falsafah. Alhamdulillah, ahli kumpulan semua memberi kerjasama yang baik dengan membantu satu sama lain, memberi idea dengan membuat laporan mingguan, dan itu merupakan pengalaman bagi saya untuk membantu rakan-rakan ahli kumpulan saya untuk berdialog bahasa Kelantan, berlorak Kelantan. Sebab saya sendiri pun asal daripada negeri Kelantan, jadi saya membantu ahli kumpulan saya yang memegang watak sebagai orang kampung untuk dia berdialog bahasa Kelantan. Saya juga dapat melihat lagak tawa mereka untuk berlorak Kelantan ini, dan merupakan satu pengalaman yang menarik lah sepanjang saya membuat drama pendek karya filsafat ini. Refleksi kedua adalah pengejaran pensyarah. Dr. Safurah sangatlah bagus menerangkan falsafah-falsafah yang ada di dalam subjek falsafah pendidikan ini. Penyampaian beliau adalah sangat jelas, dan beliau juga seorang yang sporting, membantu kami jika kami tidak faham apa yang kami perlu buat dalam karya filsafia ini.
Dan apa-apa yang kami tak faham, kami terus tanya dia dan dia membantu kami. Antaranya adalah apabila kami ingin membuat manuskrip, dia membagi tahu kami boleh melihat contoh-contoh manuskrip daripada pelajar-pelajar yang sen lepas. So kata Safura ni dah sangat bagus, dan terima kasih kepada Safura kerana berjaya membantu kita orang untuk menyiapkan drama pendek karya filosofia ini. Seterusnya, refleksi penilaian saya terhadap kursus falsafah pendidikan ini. Falsafah pendidikan ini adalah falsafah pendidikan ini banyak falsafah ini penilaian saya terhadap kursus falsafah pendidikan ini adalah saya dapat belajar tentang falsafah barat, falsafah Islam, falsafah pendidikan. Saya juga dapat membezakan antara falsafah dan juga nilai-nilai murni. Falsafah adalah adab atau falsafah-falsafah yang diterapkan oleh zaman barat, zaman, dan dikeluarkan dan panggil apa yang dan falsafah daripada Islam antaranya adalah contohnya adalah takdik. So saya dapat ilmu lah tentang apa itu falsafah. Jadi falsafah-falsafah yang kami belajar ini kami akan keluarkan daripada drama yang kita orang buat ini. Jadi itu saja kepada saya. Terima kasih kepada Dr. Safura sepanjang semester ini kerana berjaya memberi tunjuk ajar kepada kami semua, dan kami berharap karya kami ini dapat diterima oleh Dr. Safura. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazlinuddin bin Azman. Nombor metrik saya TB220028. Pelajar tahun 1 semester 1 Sarjana Muda Pendidikan Teknikal dan Vokasional Kimpalan dan Fabrikasi Logam. Okey, hari ini saya ingin mengkongsikan atau menceritakan serba sedikit refleksi saya sepanjang saya mengikuti kelas falsafah pendidikan ini. Okay, yang pertama sekali saya berasa syukur dan berterima kasihlah kepada rakan-rakan kerana memberi saya kesempatan untuk menjayakan drama yang bertajuk Tok Janggut ini. Selain itu, terima kasih juga kepada pensyarah iaitu Dr. Nur Safura yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada kami tanpa penat lelahnya. Okey, selain itu saya juga telah dapat memberi semangat serta impak yang positif kepada diri saya, seperti semangat kerja sepasukan dalam penulisan skrip, manuskrip, cara penghafalan dan nyusunan ayat untuk melakukan drama tersebutlah yang dilakukan pada tempoh hari yang lalu. Oleh itu, saya dengan berbesar hatinya berbanyak terima kasih dan saya hargai apa sepanjang mengikuti kelas falsafah pendidikan ini. Selain itu, antara cabaran yang saya hadapi yang agak sukar adalah seperti ingin menghafal skrip dengan secara spontan lah. Ada yang scene seperti scene membunuh, scene bergaduh. Itu semua bagi saya perlu dilakukan secara spontan kerana tiada dalam skrip. Oleh itu, kumpulan kami telah bekerjasama dan rakan-rakan juga telah memberi komitmen yang terbaik untuk melakukan program ini
iaitu drama Tok Janggut ini dengan jayanya. Terlebih dahulu saya ingin memohon maaf jika ada kekurangan dalam memberikan idea atau memberikan sumbangan tenaga terhadap rakan-rakan kumpulan, dan saya harap pengajian untuk subjek falsafah pendidikan ini dapat memberi semangat kepada pelajar-pelajar yang akan mengambilnya, kerana ia memberi aspirasi terhadap kita, kerana tokoh-tokoh kepahlawanan yang dipilih mempunyai semangat integriti dalam memperjuangkan tanah air dan bangsa. Okey, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Rahman Azri, BT DB 220-161. Okay, sekarang saya ingin membuat satu reflektif video yang berkaitan projek karya filosofia, iaitu yang diajar oleh Dr. Sofia. Maka soalan yang pertama reflektif soalan topik yang diberikan. Seperti mana yang kita tahu, kami diberikan tugasan untuk membuat satu drama yang berkaitan tokoh-tokoh ataupun pahlawan negara. So, untuk kumpulan kami memilih Tok Janggut sebagai tokoh untuk projek kami. Maka dengan itu kami perlulah membuat pantauan, membuat carian di internet untuk mengetahui bagaimana ataupun siapakah itu Tok Janggut yang memberikan kita sebagai satu tokoh, yang menjadikan dia sebagai tokoh supaya projek yang dilakukan kami ini berjalan dengan lancar. So dalam projek ini kami perlu membuat skrip, lakon dan membuat satu video. Banyak cabaran dan rintangan yang kami lalui, seperti mana yang kami ingin membuat satu video, satu rakaman yang hanya menggunakan handphone sahaja, yang tidak menggunakan kamera, ini kurang bajet untuk dilakukan. Tapi malah menggunakan kamera juga kami mampu hasilkan satu video yang kualiti, yang dapat dilihat dengan lebih baik. Dapat selepas rakaman yang telah dilakukan, manuskrip juga kan mempunyai cabaran yang kami lalui. So seterusnya reflektif belajar pensyarah. Bagi saya, Dr. Sof ni bukan seorang pensyarah yang sistematik, dan seperti yang kita tahu, beliau sudah mempunyai pengalaman yang lama dalam pengajaran karya filosofia ini. So maka dia punya pengajaran, modul-modul yang disediakan mempunyai 6 bab, malah dia membahagikan kepada 2 jika untuk modul yang 1 dan modul yang 2. Bagi saya, membahagikan tu membuatkan modul tu lebih menarik dan mudah dibaca sebagai saya sebagai seorang pelajar. Dengan seperti yang saya tahu, seperti yang kami tahu sebagai murid beliau suka bercerita terhadap topik-topik yang diberikan, topik-topik yang diajar, supaya pelajar-pelajar yang mendengar tidak bosan. Seperti mana sejarah, seperti mana kita tahu sejarah, ramai yang dikatakan kalau kita belajar sejarah membosankan dan membuat kita mengantuk. Malah walaupun filosofia ni seperti lebih kurang pada sejarah, lebih kurang pada fakta, tapi dengan cara pelajaran Dr. Sof ini, saya tidak rasa mengantuk, malah lebih menarik untuk mendengar lebih cerita-cerita dan pandangan dia terhadap topik-topik yang diberikan, topik yang beliau ajari. Itu pendapat saya. So yang seterusnya reflektif penerimaan pelajar pada kursus filosofia pendidikan ini, falsafah pendidikan ini. Bagi saya, falsafah pendidikan ini harus diteruskan, kerana kemarin seperti yang kita tahu, falsafah ni bukan yang kita tahu, bukan kita akan dihikmah. So maka kita perlu
ada dalam diri kita cinta akan sesuatu hikmah ataupun suatu hikmah yang betul sangat seperti yang kita tahu dalam kursus falsafah ini, dia mengajar kita secara untuk belajar dan untuk menerima suatu ilmu itu di kita, keluarga kita dan masyarakat yang sekeliling. So ilmu yang kita terima seperti yang kita tahu, kita akan belajar daripada kita lahir sampai ke tua. Dari situ lah kita dapat belajar dan kita mengetahui yang lebih detail, lebih mendalam di dalam kursus falsafah pendidikan ini. Okay. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Husaini bin Ahmad Jamsari. Nombor matrik saya adalah DB2201156. Saya merupakan salah seorang pelajar yang belajar dalam mata ataupun dalam subjek Falsafah Pendidikan DBD 10102. Jadi hari ini saya akan membuat video berkenaan dengan refleksi projek blok karya Filosofia. Jadi untuk pengetahuan, setiap pelajar ataupun setiap kumpulan telah pun diberikan tugasan untuk membuat satu drama yang berkaitan dengan kepahlawanan. Jadi kumpulan kami telah pun memilih satu pahlawan daripada Kelantan, iaitu Tok Janggut. Jadi pada pandangan saya ataupun pada pendapat saya mengenai dengan projek yang diberikan dalam subjek falsafah pendidikan ini adalah amat baik kerana dia memberikan pendedahan yang baru ataupun kemudian memberikan pengalaman yang baru kepada setiap pelajar, kerana tidak semua pelajar dapat merasai pengalaman-pengalaman yang unik seperti ini. Sebagai contoh pengalaman baru yang boleh diambil oleh saya adalah apabila saya dipaksa ataupun bukan dipaksa lah, saya diberikan watak sebagai seorang orang Kelantan. Jadi agak sukar untuk saya mempelajari dan memahami logat-logat orang Kelantan. Jadi itu merupakan satu cabaran dan juga merupakan satu pengalaman baru yang boleh saya jadikan sebagai panduan untuk akan datang. Selain daripada itu, projek sebegini rupa juga dapat menarik minat para pelajar untuk lebih mendalami apa itu erti karya filosofia ataupun lebih mendalami apa maksud daripada falsafah itu tersendiri. Seterusnya saya akan memberikan refleksi tentang mengenai pengajaran pensyarah, iaitu Dr. Safura. Bagi saya, Dr. Safura merupakan seorang pengajar yang sangat-sangat baik kerana kebanyakan daripada penerangan yang diberikan oleh beliau amat-amat mudah untuk difahami, dan beliau juga banyak memberikan info-info tambahan ataupun info-info terkini yang boleh diambil sebagai panduan untuk masa yang akan datang. Seterusnya adalah refleksi penerimaan saya terhadap kursus falsafah pendidikan. Pada pendapat saya, penerimaan saya kepada kursus falsafah pendidikan ini adalah sangat-sangat terbuka kerana ia ini memberikan banyak ilmu-ilmu tambahan dan ilmu-ilmu baru yang berguna untuk saya yang merupakan pelajar dalam bidang pendidikan yang bakal menjadi seorang pengajar. Jadi banyak ilmu-ilmu seperti falsafah pendidikan kebangsaan, bagaimana menggunakan tutur-tutur kata yang betul sewaktu mengajar, yang diajarkan di dalam falsafah pendidikan boleh digunakan oleh saya untuk masa akan datang. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Akib bin Rosli. Nombor matrik saya DB220147. Okey, jadi pada hari ini saya akan memberi satu refleksi tentang projek blog ataupun projek drama karya Filosofia. Okey, yang pertama adalah refleksi terhadap topik yang diberikan kepada saya, iaitu pembuatan satu drama ataupun satu karya berasaskan falsafah dan juga bertemakan kepahlawanan. Okey, jadi berdasarkan topiknya, topik dipilih adalah
Tok Janggut, di mana antara kebaikan yang saya dapat daripada drama ini adalah cara-cara untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam dialek Kelantan, dan juga kerjasama di antara pasukan untuk memastikan perjalanan merekod drama karya Filosofia ini berjalan dengan lancar. Dan antara cabaran yang saya hadapi sepanjang membuat video ini adalah, yang pertama, daripada segi pencarian tempat untuk melakukan drama tersebut, dan juga daripada segi bahan-bahan ataupun barangan-barangan yang perlu dicari untuk merealisasikan projek karya Filosofia ini. Okey, yang kedua adalah refleksi terhadap pengajaran pensyarah, iaitu Dr. Soforah. Okey, bagi saya pengajaran yang diberikan oleh Dr. Soforah amatlah baik, di mana beliau telah memberikan ataupun menghasilkan 2 modular notes ataupun nota modular, iaitu singkatan daripada bab-bab, nota-nota daripada bab 1 hingga bab 6, di mana ianya amat memudahkan untuk saya untuk membaca nota ataupun membuat sebarang rujukan, kerana tidak perlu mencarinya ataupun membukanya dalam setiap slide bab yang ada. Okey, dan last sekali adalah penerimaan saya terhadap kursus falsafah pendidikan ini. Untuk saya, penerimaan saya untuk kursus ini amatlah baik, kerana dalam kursus ini banyak falsafah yang saya telah belajar, daripada segi falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan Islam dan sebagainya. Jadi banyak falsafah-falsafah ini dapat saya masukkan ke dalam diri saya, yang insya-Allah kemudian hari akan bergelar seorang guru, dan boleh saya praktikkan di masa hadapan. Jadi itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Ahmad Iskandar bin Zaidi. Bernombor pendaftaran DB 220047. Jadi saya memegang watak Tok Janggut dalam cerita ni lah. Jadi cabaran saya memegang watak Tok Janggut ni mungkin dari segi masa dan persediaan. Kalau masa ni sebab setiap babak memang ada watak Tok Janggut ni, sebab watak utama kan. Selain itu dari segi dialog sebab banyak dialog yang kita kena hafal lah. Saya kena banyak bersedia lah untuk ni, untuk berlakon. Jadi untuk kelebihan watak Tok Janggut ni pula, apa yang saya dapat belajar dari drama Tok Janggut ni adalah terkadang pengorbanan ni adalah satu langkah untuk berjaya lah. Itulah apa yang saya dapat. Dari segi pengajaran lecturer pula, saya rasa cukup berpuas hatilah kerana dapat mempelajari ilmu falsafah pendidikan ni dengan baik dan jelas. Terima kasih kepada Dr. Sof kerana telah banyak menolong kami bagi menjayakan drama Tok Janggut ni dan memberikan ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Dan akhir sekali, ilmu falsafah yang saya dapat dari drama Tok Janggut ni adalah ilmu ekologi, hubungan antara manusia. Contohnya hubungan Tok Janggut dengan orang kampung.
Tok Janggut sangat menghormati orang kampung, dan orang kampung pun menghormati Tok Janggut. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nama saya Muhammad Syahmi Martius. Nombor matrik saya adalah DB220165. Saya adalah pelajar daripada kursus Falsafah Pendidikan BBD 10102. Okey. Saya atau kumpulan kami telah menerima satu tugasan untuk membuat satu drama ataupun blog karya filosofia. Okey. Tajuk yang dipilih oleh kumpulan kami adalah Tok Janggut. Okey, antara cabaran-cabaran dalam pembuatan drama ini ialah kumpulan kami telah membuat satu kajian ataupun satu peristiwa yang sebenar, kerana Tok Janggut ni adalah salah satu pahlawan tanah air kita. Jadi terdapat peristiwa yang sebenar yang telah ditulis semula atau direkod oleh orang-orang terdahulu. Jadi kami semestinya perlu mengikut peristiwa yang sebenar, dan di situ kami telah membuat satu skrip dan manuskrip dalam pembuatan drama tersebut. Itu antara salah satu cabarannya lah. Yang seterusnya, cabaran seterusnya adalah dalam memberikan masa ataupun komitmen daripada ahli kumpulan yang lain, kerana mungkin ahli kumpulan yang lain ada masa yang mereka disibuk ataupun mereka tidak dapat memberi komitmen ketika drama sedang berlaku. Jadi di situ adalah salah satu cabarannya dalam pembuatan drama ini. Okey, antara pengajaran-pengajaran yang saya dapat ketika membuat projek ini ataupun tugasan yang telah diberikan kurikulum kami, iaitu membuat satu drama, antara pengajaran yang saya dapat adalah bekerjasama. Okey, kenapa saya memberitahu bekerjasama adalah salah satu pengajarannya, kerana kumpulan kami terdiri daripada beberapa orang. Jadi di situ memerlukan kerjasama yang bagus antara satu sama lain, kerana dalam pembuatan drama ini memerlukan banyak komitmen daripada kumpulan lain. Jadi semua ahli kumpulan saya perlu memberi kerjasama yang bagus dan sepenuhnya untuk membuat salah satu drama ini, drama Tok Janggut ini. Jadi seterusnya pengajaran yang dapat saya belajar lah daripada pembuatan vlog, pembuatan drama ini adalah saya dapat belajar mengenai pengorbanan ataupun pengorbanan pahlawan tanah air kita untuk mengekalkan kedaulatan Melayu ini pada zaman tersebut, daripada jajahan British, daripada jajahan orang luar. Jadi di situ saya mendapat iktibar daripada perjuangan Tok Janggut sendiri, perjuangan pemimpin lain, pahlawan-pahlawan yang lain dalam mengekalkan kedaulatan di negara ini. Jadinya seterusnya, terima kasih juga kepada Dr. Sofura, iaitu pensyarah saya dalam kursus Falsafah Pendidikan ini. Beliau telah banyak memberitahu atau mengajarkan serba-serbi ilmu yang sangat penting, ilmu-ilmu yang sangat penting untuk saya yang bakal menjadi tenaga pengajar ataupun cikgu. Beliau juga banyak memberikan kata-kata semangat, memberikan satu memberikan salah satu info yang sangat penting untuk cikgu yang bakal cikgu ini. Itu seterusnya saya sendiri sangat minat, sangat berbesar hati, sangat minat untuk belajar kursus ini, kursus Falsafah Pendidikan ini, kerana di situ saya dapat belajar mengenai teori-teori yang lain ataupun ahli-ahli falsafah yang lain dalam pendidikan ini. Terdapat terlalu banyak ilmu-ilmu yang tak dapat saya lupakan dan sangat berharga.
Sekian, terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuna Syabika binti Zurita. Nometrik DB 22055. Saya dari kumpulan 5, iaitu Terjanggut. Saya akan menceritakan tentang refleksi saya terhadap topik saya, terhadap kursus falsafah dan terhadap pengajaran pensyarah. Okay, first tentang refleksi saya tentang topik saya. Okay, seperti yang kita tahu, Terjanggut ni, kumpulan saya membawa topik Terjanggut. Kita orang buat topik Terjanggut. So, seperti yang semua tahu, Terjanggut ni adalah tokoh pahlawan Kelantan yang mempertahankan tanah Melayu dari jajahan British. Okay. Dalam cerita topik tersebut, saya memegang watak sebagai Datuk Imam Lebai. So, cabaran bagi saya untuk menyiapkan, untuk memegang watak saya tu, saya kena jadi seorang lelaki. Sebab Datuk Imam Lebai ni dia berperwatakan macam dia pembesar zaman dahulu. Okay, gitu. So, sangat mencabar bagi saya untuk membawa watak macam tu, sebab saya tak pernah berlakon, saya tak pernah membawa watak. Dan tak pernah berlakon. First time berlakon kena bawa watak jadi lelaki. So saya tak pernah. So itulah cabaran terbesar dalam topik ni lah. Macam tu. So terhadap kumpulan saya, semua alhamdulillah so far bagi kerjasama nak buat manuskrip, skrip, semua bagi kerjasama. Kita orang punya video dokumentari kita orang dapat disiapkan dalam masa yang dijangka, masa yang ditetapkan lah. Kita orang dah plan nak siapkan kita orang punya video tu dalam masa yang kita orang dah plan macam tu. So kita orang dah siapkan awal-awal. So sekarang tinggal, tapi itulah nak edit video tu, stress lah. Adalah setan-setan, tipulah kalau cakap tak ada ahli kumpulan yang menstreskan saya. Tapi macam itulah, kalau tak ada diorang tak ceria lah grup kita orang ni. Macam tu. Okay, so refleksi saya terhadap pengajaran terhadap kursus falsafah. Okay, so bagi saya dapat faham bila saya belajar, refleksi saya lah tentang kursus falsafah pendidikan ni. Saya dapat belajar tentang pemahaman nilai-nilai falsafah. Sebab dalam video tu dalam manuskrip kita kena keluarkan nilai-nilai falsafah dalam topik yang kita pilih tu kan. So saya dapat faham lah apa tu nilai falsafah. Dia macam falsafah tu macam disiplin ilmu lah. So saya dapat menghuraikan, walaupun tak banyak tapi faham lah, walaupun tak sepenuhnya faham. Okay, so yang kedua, saya dapat relevankan dalam kehidupan seharian saya. So dalam subjek yang khusus yang saya belajar ni, falsafah pendidikan ni, ada sebahagian, bukan sebahagian lah, mungkin semua kot relevan lah dengan kehidupan saya sekarang. Macam tu. Okay. Terhadap kursus, terhadap pengajaran pensyarah pula, saya terhadap pensyarah pula, so saya pensyarah saya okey je, sangat membantu kita orang. Kalau kita orang tak faham apa-apa, okey, dia sangat membantu dan sangat membantu kita orang lah. Macam tu. Saya dapat faham konsep,
Sebab kalau saya seorang pelajar, saya perlukan banyaklah pemahaman dari ilmu falsafah ni. So saya dapat faham konsep tu. Okay, macam tu lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Nama saya Sayyidatuna Dewi Tahiruddin dan saya akan membuat refleksi terhadap drama yang telah kami jalankan. Watak yang saya bawakan adalah watak lelaki, iaitu Engku Besar Jerau. Dan kesukaran saya dalam membawa watak ini adalah perwatakan saya seorang wanita dengan bantuan rakan-rakan. Saya dapat menyempurnakan watak ini dengan baik. Saya juga membawa watak orang kampung dan pengiring disebabkan kekurangan pelakon dalam beberapa babak. Dalam menjayakan projek ini, saya sebagai penulis manuskrip membantu rakan-rakan dalam menentukan babak dengan input yang betul agar perjalanan projek dapat berjalan dengan lancar dan jelas. Namun cabaran kumpulan kami adalah waktu lapang setiap individu adalah berbeza, jadi menyebabkan sedikit kecacatan atau kekurangan ahli dalam setiap babak yang telah dilaksanakan. Namun dengan inisiatif pertukaran watak dan juga penambahan watak sampingan dapat menyempurnakan tugasan ini dengan baik. Itu saja, sekian daripada saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muaz Adlan Muslih, nombor matrik DB220141. Baiklah, saya merupakan salah seorang daripada peserta ataupun pelajar daripada kursus falsafah pendidikan yang diketuai oleh Dr. Nur Sofurah. Baiklah, berdasarkan tugasan, baiklah, refleksi untuk yang diberikan oleh kami berdasarkan tugasan yang diberikan. Okey, kami diberikan satu tugasan ataupun satu projek di mana tugasan ini dikelolai oleh ataupun disertai oleh beberapa orang ahli kumpulan. Projek ataupun tugasan yang telah diberikan adalah bertujuan untuk menerapkan hasil ataupun kreativiti seseorang pelajar ataupun sesetengah kumpulan dalam menghasilkan satu drama ataupun blog untuk berkenaan tajuk pahlawan-pahlawan di tanah air kita. Baiklah, sepanjang pengajaran yang saya dapati sepanjang drama ataupun sesi rakaman berlangsung, pengajaran yang saya dapat adalah yang pertama, kita perlulah sentiasa menepati masa ataupun time management. Time management ni amat penting bagi menghasilkan drama yang telah diberikan ataupun tugasan sebagai projek kami. Okey, perancangan masa amat penting sebagaimana yang diketahui oleh semua, pelajar-pelajar yang terdiri daripada ahli kumpulan kami tidaklah semua mempunyai masa kekangan yang sama seperti orang lain. Jadi setiap masa ataupun setiap waktu ataupun sesi rakaman perlulah dipatuhi oleh semua orang supaya drama ataupun projek dapat dijalankan dengan lebih lancar. Okey, itu yang pertama. Untuk pengajaran yang kedua pula adalah pengajaran yang kedua saya dapati adalah sikap toleransi dan bertolak ansur antara satu sama lain. Okey, sikap toleransi dan bertolak ansur antara satu sama lain perlu untuk kita memahami sesetengah keadaan pelajar di mana ada yang tidak dapat menghadiri sesi rakaman ataupun ada yang mempunyai masalah-masalah tersendiri dalam melengkapkan tugasan ataupun sesi rakaman setiap babak tersebut. Okey, seterusnya adalah pengajaran yang saya dapat daripada pensyarah saya.
pensyarah saya iaitu Dr. Nur Safurah. Okey, saya amat berbesar hati kerana dapat menjadi salah seorang antara pelajar dalam kursus falsafah pendidikan yang diketuai oleh Dr. Nur Safurah. Pengajaran yang diberikan oleh Dr. Nur Safurah amatlah saya mendapat input yang amat banyak daripada beliau. Beliau banyak memberikan bantuan dari segi ilmu, dari segi tekangan, dari segi dan macam-macam lah. Dr. Safurah amat memberikan kami bantuan yang sangat hebat lah. Okey, seterusnya bagi kursus falsafah pendidikan, bagi saya merupakan salah seorang pelajar yang agak kurang berminat dalam untuk mengetahui perkara-perkara mengenai sejarah. Tetapi kursus falsafah pendidikan ini telah mengajarkan saya erti sebenar dalam untuk menghasilkan sebuah karya ataupun untuk menjadi seorang yang lebih cenderung kepada seorang yang lebih bersikap terbuka dan aktif dan kreatif. Itu yang saya dapat daripada kursus falsafah pendidikan. Baiklah, itu saja daripada saya. Terima kasih. Hai, nama saya Joloren sendiri dengan nombor metrik DB220017 mengambil program pendidikan kimpalan dan fabrikasi logam BBD. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Dr. Safurah kerana membimbing kami sepanjang semester ini dan terutamanya bagi lakonan. Jadi baru-baru ini doktor telah memberikan beberapa soalan mengenai tentang refleksi yang bagi setiap orang. Jadi saya akan mulakan refleksi saya mengenai tentang refleksi soalan topik yang diberikan. Jadi bagi kumpulan kami telah berbincang antara satu sama yang lain. Kami membuat lakonan mengenai tentang kepahlawanan Kelantan yang diberi nama Tok Janggut. Jadi seperti mana yang doktor tahu, pahlawan Kelantan ataupun seorang pahlawan Kelantan yang diberi nama Tok Janggut ini, saya dapat belajar beliau Tok Janggut ini merupakan seorang yang tidak pernah berputus asa. Itu yang saya belajar mengenai tentang Tok Janggut ataupun sepanjang lakonan itu berlangsung. Jadi seorang yang tidak pernah berputus asa, seorang yang berani, selain itu mempertahankan demi kesejahteraan penduduk kampung serta negara. Dan juga Tok Janggut ini sanggup mati kerana ingin menyedarkan orang lain bahawa pentingnya menjaga negara daripada dijajah oleh orang British. Okey, itu adalah apa yang saya belajar mengenai tentang topik ataupun lakonan yang baru-baru ini kami telah lakukan. Jadi selain itu, dalam kumpulan Tok Janggut ini, saya telah diberi mandat oleh ketua kumpulan untuk menjadi salah seorang editor bagi video-video yang telah diambil dan juga sebagai macam contoh ambil, dan saya sebagai seorang editor. Jadi selama saya menjadi seorang editor ataupun seorang penyunting penyunting video, ada kontra dan juga ada kontri dia tersendiri, ataupun lebih dikenali sebagai ada kebaikan, ada juga kekurangan ataupun keburukan dia. Jadi sebelum saya masuk kepada keburukan, izinkan saya untuk menyuarakan ataupun menyampaikan apa kebaikan ataupun apa yang saya dapat semasa saya bekerjasama dengan kumpulan ahli kumpulan saya selama ini. Jadi kebaikan yang saya dapat adalah
semua kumpulan, alih-alih kumpulan semua sporting, itu sudah pasti. Yang kedua adalah memberi kerjasama dalam pembikinan lakonan. Seperti contoh macam serius lah dalam membuat lakonan, tidak ada main-main, ada masa main, ada masa serius. Yang ketiga adalah saling bantu-membantu dalam penyediaan skrip dan juga jalan cerita. Dan seperti mana yang kita tahu, seperti mana yang doktor tahu, penyediaan skrip itu dilakukan oleh semua kumpulan. Kumpulan saya berbincang antara satu sama lain dalam penyediaan apa yang harus kita lakukan. Daripada pertama, apa seterusnya. Dari seterusnya, apa lagi seterusnya. Itu yang saya sangat kagumlah dengan kumpulan saya. Dan yang terakhir sekali, kumpulan saya ini saling mengingat-ingati. Sebab untuk membuat satu lakonan ataupun satu bentuk lakonan ini adalah sangat susah kalau tidak ada satu orang pun yang memberi kerjasama. Jadi setiap daripada kami, ahli-ahli kami mempunyai tugas-tugas dia yang spesifik lah. Macam contoh saya sebagai editor, macam rakan-rakan saya sebagai dia fokus dengan manuskrip, dia fokus dengan skrip, dia fokus dengan kamera dan berbagai lagi. Itu adalah kelebihan dan juga kebaikan yang saya dapat semasa saya berada bersama dengan kawan-kawan saya. Seterusnya saya akan bercerita mengenai tentang kelemahan dan juga keburukan. Dan jika video ini dilihat oleh kawan-kawan ahli-ahli saya minta maaf kerana ialah setiap orang pasti menyuarakan apa yang kurang kan. Jadi yang kurang itu kita lebihkan, seperti begitu. Jadi keburukan ataupun kekurangan atau kelemahan yang saya dapat semasa saya bekerja sama dengan ahli-ahli kumpulan saya, yang pertama, susah nak edit video sebab terlampau banyak bloopers. Itu yang bagi saya sangat susah lah. And then macam Iki, dia sebagai salah seorang fotografer, dan saya tidak menyalahkan dia dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi apa yang saya tahu, semua membuat kerjasama, melakukan yang terbaik bagi part masing-masing. Dan saya juga melakukan yang terbaik juga dalam lakonan sebagai seorang British. Tapi itu saja bagi saya, itulah kelemahan yang saya dapat lah. Semasa saya menjadi seorang editor, saya edit video setiap babak tu banyak bloopers dan membuatkan saya bingung macam mana nak kasih panjangkan video tu, macam mana nak panjangkan duration video tu kalau terlalu banyak bloopers. Dan setiap bloopers tu saya terpaksa cut dan daripada 6 minit sampailah 4 minit dan selebihnya itu adalah bloopers. Itu sangat sukar untuk saya dan saya terpaksa mengambil video daripada YouTube, daripada TikTok untuk mengisi duration yang hilang itu, duration yang kiranya macam saya gantikan bloopers itu dengan video-video yang ada dekat YouTube seperti pemandangan kampung dan sebagainya. Selain itu adalah semasa saya menjadi seorang editor, pastinya setiap pelajar mempunyai assignment subjek lain. Jadi itu yang membuatkan sukar bagi saya macam mengedit video dalam keadaan yang terlampau banyak kerja. Dan semua due date ataupun semua kerja-kerja assignment itu perlu dihantar dalam masa yang sama
Dan pada masa yang sama juga saya perlu edit video-video tersebut. Dan syukur pada Tuhan, saya dapat edit video itu dengan, walaupun tidak berapa sempurna, but I will do my best dan dapat memberikan yang terbaik bagi kumpulan saya. Dan yang terakhir sekali adalah perlu mengambil video sampingan. Nah, ini saya katakan perlu mengambil video-video daripada YouTube, daripada TikTok untuk memanjangkan lagi duration bagi video tersebut, agar video ataupun lakonan ataupun movie itu sendiri mempunyai masa yang agak panjang. Dan bagi saya ini adalah kriteria yang bagus untuk setiap pelajar dalam mengendalikan apa jua kerja-kerja kumpulan. Dia mengukur kita dari segi bagaimana kita mau bekerja sama, bagaimana kita mau saling membantu sama rakan-rakan yang lain. Dia dapat mempelajari lah selama apa yang saya dapat selama saya bersama dengan rakan-rakan saya, dapat mengenali antara satu sama yang lain, dapat mengenali gerak tawa mereka, dan saya dapat mengenali mereka melalui lakonan ini. Jadi sekian, itu saja daripada saya, Joel Lawrence, daripada refleksi sepanjang lakonan ataupun refleksi bagi program falsafah pendidikan ini. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Okay. Sebelum ini, kali ini saya akan menerangkan tentang refleksi pengajaran pensyarah. Dan refleksi ini saya fokuskan kepada pensyarah saya, iaitu Dr. Safura, kerana telah memberi ilmu dan juga mengajar kami tentang apa itu falsafah hidup dalam diri kita masing-masing. Jadi bagi saya, pengajaran pensyarah, terutamanya doktor, banyak memberikan peluang kepada kami untuk fokus kepada lakonan kami. Dan saya fokuskan ini tentang lakonan masa yang diberikan kepada kami untuk menyiapkan lakonan itu, untuk memantapkan lagi lakonan itu. Sebab bagi saya, jika doktor tidak memberi masa yang cukup untuk kami menyiapkan video itu tersebut, kami tidak tahu kami tidak tahu apa mau cakap, tidak tahu apa mau kasih apa, macam kami perlu melakukan tenaga yang sangat banyak untuk membuat sesuatu kerja dengan adanya kerja-kerja yang lain. Selain itu juga dari segi pengajaran pensyarah, sentiasa memahami situasi pelajar, tidak pernah penat melayan kerana kami, melayan apa sahaja soalan-soalan yang kami ajukan kepada doktor. Dan apa yang saya katakan, falsafah, sebab bagi saya falsafah dalam diri itu sangat penting. Cinta akan diri sendiri. Falsafah itu mempunyai 9 level. Dan kalau kita mempunyai 10 level ke-10 itu lain sudah. Jadi itu yang saya memahami tentang erti falsafah secara umumnya. Selain itu, refleksi penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan. Penerimaan pelajar kepada kursus falsafah pendidikan, bagi saya dapat mempelajari apa itu falsafah pendidikan, terutamanya dalam kehidupan seharian saya, kan? Sebab kalau kita tidak mempelajari falsafah ini,
bukan berarti yang kita tidak tahu apa-apa tentang kehidupan, tapi sedikit sebanyak kita mengetahui erti kehidupan itu sendiri, erti cinta akan diri kita, cinta akan sekeliling kita dengan adanya falsafah pendidikan ini. Dan kita tahu falsafah pendidikan ini bukan saja dia memfokuskan tentang cikgu, tapi dia memberi kepada macam orang kata macam mengajak orang lain di luar sana untuk mengenal erti falsafah itu bagaimana, macam mana, something like that. Yang kedua adalah dengan penerimaan pelajar kepada kursus falsafah ini adalah pelajar yakin dengan adanya falsafah pendidikan ini, kita tahu sistem pendidikan di dalam negara semakin baik dan cemerlang dan mampu melahirkan anak-anak muda yang baik dan bijak mengikut falsafah yang dapat membangunkan negara, yaitu Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nuraida binti Muhammad selaku pelajar falsafah pendidikan. Jadi tugasan saya adalah untuk menulis skrip. Saya sendiri yang volunteer untuk melaksanakan tugasan ini. Jadi ahli kumpulan saya sangat-sangat supportif, sangat-sangat memberi kerjasama. Mereka juga membantu saya dalam mencari maklumat, mencari jurnal seperti Akil, Nat. Mereka berdua ni sangat-sangat meringankan beban tugas saya lah. Jadi apa yang boleh saya katakan, ahli kumpulan saya memang tak ada masalah. Yang menjadi masalah pada peringkat permulaan hanyalah kami kena talikan masa, kena pastikan yang skrip saya tulis dengan pementasan teater itu sama. Maksudnya tidak meleret, tidak terlalu time consuming. Jadinya segala permasalahan ini dapat diatasi apabila pementasan teater itu tidak lagi menjadi pilihan lah. Di mana kami dikehendaki untuk merekodkan video. Jadi untuk pensyarah kami pula, Dr. Sofura, dia sangat-sangat baik dan supportif. Dia melayan kami dengan sangat-sangat elok, dengan penuh kesabaran. Bahkan apabila saya bertanya mengenai nilai pada penghujung cerita, pada kami punya manuskrip dan skrip, dia explain berulang kali. Berkali-kali dia cakap benda yang sama tanpa jemu. Okay, jadi Dr. Sofura pada saya sangat-sangat penyabar dan sangat-sangat baiklah dengan kumpulan kami. Jadi seterusnya mengenai falsafah pendidikan, subjek ini saya rasa pelajar-pelajar sepatutnya menjadikannya satu subjek yang sangat-sangat digemari. Kerana dengan subjek falsafah pendidikan ni, kita ada karya filosofia. Karya filosofia ni dia dapat cungkil bakat kita. Dia bukan setakat dapat mengenali ahli kumpulan dengan lebih rapat. Tapi yang paling besar sekali bila kita tahu nilai kita tu sebenarnya kat mana. Dan kita boleh relatekan apa yang kita belajar dengan apa yang kita alami sewaktu penggambaran video tu. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih.